Apa beza di antara arak dan alkohol? Ramai orang yang confused tentang dua perkataan ini. Dalam hal ini, kita haruslah mengatakan bahawa arak itu adalah arak, alkohol itu tidak semestinya arak. Dan juga ada juga arak yang tidak mengandungi alkohol. Sebab Allah mengharamkan arak ini bukan kerana dia mabuk ataupun tidak mabuk. Kerana Allah mengharamkan kerana dia adalah bersifat sebagai benda yang najis. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun minal syaitan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, judi, tenung nasib, sembah berhala dan juga dia merupakan rijsun, najis itu daripada amalan syaitan, juga hendaklah kita menjauhkan. Sebab itu dalam hal ini kalau kita lihat fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada Julai 2011 mengatakan bahawa arak yang diproses untuk tujuannya adalah membuat arak. Sama ada dia mabuk ke tidak mabuk itu adalah lain. Kalau dia memang tujuan niat dia nak buat arak, hukumnya adalah diharamkan. Sebab itu kalau kita lihat fatwa yang ada ini tentang buah-buahan yang kita rendam. Ambillah buah apa pun. Kalau kita rendam, campurkan dengan yeast, campurkan dengan gula, dengan asid sebagainya, akan berlaku proses pemeraman. Akhirnya dia akan lahir apa yang disebut sebagai etanol. Maka etanol inilah yang akan diletakkan dalam liquor, dalam kasabah untuk tujuan memabukkan. Maka hukumnya adalah haram. Dan juga proses yang sama juga, akhirnya dia boleh juga menjadi cuka, ya? Yang disebut sebagai wine vinegar. Sebab tu tuan-tuan, bila proses arak ini kadang-kadang dia tidak menepati kehendak-kehendak yang telah ditetapkan oleh orang yang membuat arak, maka dia akan channelkan untuk nak dibuat cuka. Maka cuka arak ini walaupun dia tidak memabukkan, dia tetap hukumnya haram. Sebab Nabi sebutkan ma askar kasiruhu faqalilu haram. Apa yang banyaknya mabuk, sikit pun juga dia akan jadi haram. Sebab tu kita jangan pegang bahawa arak mesti mabuk. Hari ini arak dibuat sebagai minuman yang bertenaga, energy drink. Kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang di luar sana, kena pastikan jangan kita terpedaya dengan iklan yang mengatakan bahawa free alkohol sebagainya. Dia tetap juga arak. Sebab ada 10 golongan orang yang terlibat dengan arak ni, semua adalah dosa. Golongan orang yang minumnya, orang yang membawanya, orang yang makan hasilnya, orang yang menuangkannya, semuanya lah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ada juga kita lihat bahawa alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya alkohol dalam budu, alkohol dalam tapai, alkohol dalam cencaluk. Sebab apa jua pun yang melalui proses peram ni, dia akan ada alkohol. Maka yang inilah barulah disebut sebagai alkohol semula jadi. Maka fatwa mengatakan dia adalah haram jika memabukkan. Yang ketiganya adalah alkohol industri. Contohnya alkohol industri, alkohol yang dibuat daripada bahan-bahan kimia. Contohnya dalam minyak wangi. Maka dalam hal ini fatwa mengatakan ianya adalah diharuskan. Sebab dia bukan dibuat daripada sumber yang najis. Sebab tu alkohol yang ada dalam minyak wangi hukumnya harus untuk kita nak bawa solat. Tak ada isu tentang minyak wangi yang ada alkohol ke minyak wangi yang tak ada alkohol, sebab alkohol ini dibuat daripada sumber bahan-bahan kimia yang tidak najis. Oleh itu minyak wangi boleh kita pakai. Termasuk juga fatwa sebutkan adalah kalau kata dalam jus juga minuman buah-buahan yang akhirnya itu bila kita test melebihi 1% daripada kandungan alkohol yang secara semula jadi memang tidak dibenarkan. Yang kelimanya adalah alkohol yang ada dalam perisa ni. Yang dibenarkan adalah 0.5% saja yang ada dalam perisa sebagai carrier, sebagai pembawa. Antara yang 55 ni, yang diharamkanlah arak saja. Sebab tu kita kena bezakan di antara alkohol dan juga arak. Arak haram, alkohol tidak semestinya. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.